Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sarawak akan melaksanakan ops kesan bermula hari ini sehingga hujung bulan ini bagi mengesan mana-mana majikan yang layak berdaftar tetapi belum mendaftar dan mencarum kepada Perkeso. Seramai 32 penguatkuasa Perkeso yang terlibat dalam operasi itu akan mengenakan kompaun serta-merta kepada majikan yang dikesan gagal berdaftar sepanjang operasi itu. Pengarahnya Philip Sakan memberitahu perihal ini termaktub dalam Seksyen 4 dan Seksyen 5 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 telah mewajibkan mana majikan dan pekerja yang layak untuk mendaftar dan mencarum kepada Perkeso. Akta AKSP 1969 bertujuan untuk memberi perlindungan sosial kepada pekerja dan orang tanggungan mereka. Katanya sekiranya para majikan mendaftar awal dalam tempoh tertentu yang ditetapkan pihak Perkeso akan diberikan diskaun. Kiranya majikan berdaftar dalam tempoh yang tertentu, maka kompaun tersebut akan boleh dikurangkan sehingga 75%. Namun demikian, jika tempoh melebihi 30 hari, kompaun dikenakan RM500, manakala 1 hingga 2 tahun RM1,500, bagi 2 hingga 5 tahun sebanyak RM2,000 dan 5 tahun ke atas sejumlah RM4,000. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Perkeso di Kuching. Terdahulu dalam Majlis Pelancaran Opkesan Peringkat Negeri Sarawak di Kuching, Philip memberitahu dari Januari hingga Jun 2015 menunjukkan Perkeso Kuching mencatatkan sejumlah 30,030 majikan berdaftar, Sibu 16,847, Miri 13,580, Bintulu 7,546 majikan mendaftar, Seri Aman 1,798, Sorike 2,205 dan Perkeso Kapit merekodkan 795 majikan berdaftar. Statistik laporan kemalangan di negeri ini sehingga Jun lalu mencatatkan 1,701 kes dengan jumlah rampasan sebanyak RM4.65 juta. Perkeso juga akan membuka cawangan baru di Limbang pada 10 September ini. Di sebalik sambutan Hari Kebangsaan 2015 yang meriah diadakan di seluruh negara, terdapat juga usaha di peringkat kampung bagi menyemarakkan lagi kecintaan kepada tanah air. Di Bintulu, Sarawak, Kampung Asyakirin Fasa 1 yang pernah dikunjungi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak semasa sambutan Hari Malaysia 2011 turut meraihkan Hari Kebangsaan 2015. Perkampungan masyarakat Ba'i Bintulu yang terletak di tengah-tengah bandar Bintulu ini dihiasi dengan jalur gemilang sepanjang bulan kemerdekaan ini. Usaha ini jelas menunjukkan keunikan dan kesungguhan masyarakat perkampungan ini menyemai rasa cinta mereka terhadap tanah air kita, Malaysia. Digerakkan melalui JKKK dan KRT Kampung Asyakirin Fasa 1, mereka berganding bahu membuktikan semangat sehati sejiwa. Sementara itu, pada sebelah malam, program yang dinamakan Gema Kemerdekaan 2015 diadakan di Balai Raya kampung tersebut. Perarakan kereta berhias dan kumpulan berbasikal membawa jalur gemilang mengelilingi kawasan Tanjung Batu sebelum tiba di Balai Raya tersebut. Istimewanya, persembahan pentomin yang berkisar sejarah sebenar Bintulu di Serang Lanun dipersembahkan oleh anak-anak muda Kampung Asyakirin Fasa 1. Menurut Ketua Kampung KK Pengiran Hamdan Awang Kerta, usaha pementasan sejarah itu penting sebagai ingatan terhadap kemamuran yang kita miliki hari ini. Bintulu sendiri dulunya terkenal sebagai sebuah kampung nelayan. Setelah kita mencapai kemajuan dalam Malaysia, jadi bandar Bintulu sendiri telah berubah. Jadi penglibatan belia-belia tadi itulah supaya mereka merasai nikmatnya mereka kemerdekaan ini, dan dalam masa yang sama supaya mereka aktiviti itu adalah untuk aktiviti sihat supaya mereka tidak terlibat dengan masalah-masalah ganjaran-ganjaran sosial yang lain. Kemuncak acara, jalur gemilang dinaikkan tepat jam 12.30 malam diiringi lagu kebangsaan. Biarpun hanya di peringkat kampung, namun usaha seperti ini jelas menzahirkan semangat sehati sejiwa, malah menyatukan masyarakat demi Malaysia tercinta. Kami penduduk Kampung Asyakirin Fasa 1 mengucapkan selamat Hari Kebangsaan sehati sejiwa.
Sarawak, sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai legenda yang mampu menjadi daya tarikan dalam sektor pelancongan. Selain legenda bujang senang, batu nabau di Engkelili dalam bahagian Sri Aman merupakan salah satu mitos yang sering diperkatakan oleh masyarakat. Namun sejauh manakah ia dapat menarik kehadiran pelancong? Kita ikuti laporan yang disediakan Sherry. Menurut kepercayaan masyarakat Iban, nabau adalah seekor ular sawa yang bersaiz besar. Sehingga ke hari ini, batu nabau masih menjadi perbualan ataupun persoalan dalam kalangan masyarakat setempat ataupun pengunjung yang datang. Sama ada ia betul-betul jelmaan seekor ular ataupun sekadar batu. Tetapi jika saya melihat kepada corak dan warna pada batu ini, jelaslah ia menyerupai seekor ular. Penduduk tempatan pula menjelaskan bahawa pada asalnya mereka tidak menggelarnya batu nabau, sebaliknya dengan nama lain. Orang saya batu dire bekerja tu dah kuliah. Nya mora boleh ku mancang ku mai turun paginya tadi. Tepedak ketoknya melintang itu. Nya namanya lintang, menyo batu lintang kuasan tu. Panjang batu ini sukar ditentukan kerana sebahagiannya dikatakan terbenam ke dalam tanah. Namun, bahagiannya hanya dapat dilihat, panjangnya kira-kira 15 meter dengan ukur liliknya pula lebih kurang 2 meter. Bagi pihak Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA, mereka berharap batu nabau dapat diketengahkan sebagai produk pelancongan. Kita telah dengar dan juga pihak Kementerian Pelancongan telah membuat satu inisiatif batu nabau sebagai satu di dalam inland port to port pusat historical venue dalam laluan pelancong daripada Kuching hingga ke Sibu. MDLA juga melalui Jawatankuasa Pembangunan Komuniti merancang untuk menyediakan infrastruktur awam di kawasan itu bagi kemudahan pengunjung. Bagi pengunjung yang hendak melihat keunikan batu nabau, ia terletak kira-kira 15 minit dari Pekan Engkelili. Ia pasti menjanjikan keterujaan akan uniknya ciptaan alam semula jadi. Sherry Melis Maxwell untuk Berita RTM. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung Nasional 5 petang ini.